Program Apa Khabar Malaysia ini dibawakan khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #Kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar Malaysia? Edisi 30 Disember 2022. Hari ini saya kecelaruan sikit sama ada nak gembira ataupun nak sedih sebab hari ini merupakan episod terakhir Apa Khabar Malaysia akan bersiaran bagi 2022. InsyaAllah kalau ada rezeki akan kita jumpa lagi tahun depan untuk 2023. Jangan sedih sangat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi tahun hadapan. Setelah macam Rizul katakan tadi, hari ini merupakan edisi terakhir AKM buat tahun 2022. Macam biasa kita akan bersiaran selama 1 jam dari Wisma Bernama secara langsung. Baik, hari ini kita ada dua pengisian yang rasanya cukup orang kata menarik. Tepat lah, menarik dan juga tepat untuk kita mengakhiri tahun 2022 pada hari ini. Tapi sebelum tu macam biasa kita baca sedikit petikan daripada portal bernama.com. Sebelum kita telusuri apa yang menarik di portal bernama.com, pagi tadi juga kita dikejutkan dengan satu berita yang menyedihkan juga pada bulan ini. Selain daripada apa yang berlaku kepada skuad Harimau Malaya, negara dunia dikejutkan dengan satu berita pemergian atlet bola sepak dunia dari Brazil yang meninggal dunia awal pagi tadi di usia 82 tahun. Selepas Diego Maradona, beliau menyusul pada usia 82 tahun iaitu Pele. Jadi kepada peminat bola sepak sudah pastinya ia merupakan satu tamparan yang cukup hebat. Mana yang mengenali beliau pasti tahu apa jasanya kepada industri bola sepak dunia pada satu ketika dahulu. Betul, merupakan seorang legenda dan juga ikon bola sepak seluruh dunia. Betul. Baik, apa yang menarik di portal bernama.com pada hari ini yang kalau boleh kita kongsikan secara ringkas, di mana pada 13 Februari nanti, pada 24 Februari akan dibentangkan bajet 2023, yang mana bajet sebelum ini akan disemak semula, yang mana sidang Dewan Rakyat bagi sesi kedua akan bermula pada 13 Februari sehingga 30 Mac 2023, dan 24 Februari menjadi satu tarikh keramat yang pasti ditunggu oleh seluruh rakyat Malaysia bagi melihat sendiri apakah bajet ataupun nilai kewangan yang akan dibentangkan. Akan ada perubahan besar ataupun akan ada rombakan sedikit saja, tapi itu sudah pastinya memberi satu gambaran yang cukup misteri kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepada kementerian-kementerian yang berada di Malaysia untuk mengetahui apakah bajet yang akan dibentangkan adakah akan melebihi daripada sebelum ini dibentang oleh mantan Menteri Kewangan iaitu Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang bernilai 372.3 bilion sebelum ini. Betul. Pada 7 Oktober 2022 dan kemudian pada 10 Oktober 2022 dibubarkan parlimennya untuk diberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15. Jadi mungkin akan ada perubahan besar, mungkin ada perubahan kecil. Itu satu misteri yang kita rungkai pada 24 Februari nanti 2023. Baik, itu dah nantilah kita tunggu dan tahun baru yang akan datang ini. Baik, untuk mangsa-mangsa banjir yang terjejas di Kelantan dan Terengganu, Jabatan Pendaftaran Negara telah pun menerima sebanyak 500 permohonan untuk memperbaharui ataupun menggantikan dokumen pengenalan diri untuk individu-individu yang terlibat banjir di Kelantan dan Terengganu. Baik, Ketua Pengarah JPN Datuk Roslin Yusof berkata angka itu dijangka akan meningkat kerana masih ramai lagi individu yang masih belum melakukan penggantian ataupun memohon untuk menggantikan dokumen-dokumen pengenalan diri, contohnya kad pengenalan, sijil lahir ataupun sijil mati, dan ini semua boleh dimohon secara percuma, dan penggantian dokumen ini juga boleh dilakukan sama ada terus ke pejabat JPN yang berhampiran ataupun dengan mana-mana kaki tangan JPN yang turun padang. Jadi antara usaha yang dilakukan untuk dari JPN untuk membantu meringankan beban mereka yang terjejas dengan banjir adalah dengan turun ke padang, melawat mangsa-mangsa banjir di PPS untuk mereka melakukan permohonan penggantian
dokumen pengenalan diri. Jadi kepada yang mana-mana yang terjejas tu, jangan risau, tak perlu tergesa-gesa untuk melakukan penggantian dokumen. Ini boleh dilakukan pada bila-bila masa sahaja. Kesinambungan daripada apa yang berlaku di Kelantan dan juga Terengganu susulan banjir yang melanda pada Disember lalu, di mana bank seperti Allianz Bank menawarkan bantuan banjir kepada pelanggan dan juga mereka terlibat dalam perniagaan, di mana program seperti meringankan beban kewangan yang dihadapi pelanggan seperti pilihan moratorium pinjaman sehingga 6 bulan, penstrukturan semula pembayaran balik pinjaman ataupun refinance dan pengecualian bayaran dan charge bagi semua pinjaman konvensional dan kemudahan pembiayaan Islam ditawarkan oleh Allianz Bank. Jadi ini merupakan salah satu berita gembira kepada mereka yang terjejas banjir untuk memohon refinance balik, pengecualian moratorium dan sebagainya, kerana kita tahu sekarang ini merupakan proses pasca banjir dan mereka yang terjejas seperti di negeri Johor, negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Sabah dan juga Sarawak sekarang ini berada dalam pasca banjir, dalam proses pemulihan. Jadi sudah pastinya banyak duit yang perlu dipakai. Jadi kepada mereka yang terlibat ataupun yang ingin mengurangkan beban pada tahun 2023, kerana kita tahu 2023 akan berlaku resesi ekonomi dengan inflasi, OPR dan sebagainya. Jadi ambil peluang ini kepada bank-bank di luar sana juga, kepada yang tak disebut selain daripada Allianz Bank, mungkin ada bank-bank di luar sana yang turut menawarkan kemudahan dan juga program bantuan ini yang sama juga. Jadi kepada pengguna di luar sana, rakyat Malaysia, call bank-bank yang anda dapatkan pinjaman, buat kredit kad dan sebagainya untuk kita structure balik apakah bentuk pinjaman pulangan, pembayaran balik yang boleh kita buat dari segi penstrukturan semula bayaran balik, pinjaman dan sebagainya, untuk kita orang kata tu cek baliklah kita punya kewangan. Sebab kita tahu pasca banjir ini merupakan satu pasca yang cukup berat untuk semua orang hadapi. Banyak nak pakai duit dalam proses pemulihan ni, nak beli barang dan sebagainya. Terutamanya tahun depan kita nak mula dengan sesi persekolahan pula. Betul. 1 Januari nanti dah mula dah persekolahan untuk anak-anak di Kelantan dan Terengganu. Jadi harapkan sedikit sebanyak membantulah keluarga yang terlibat ataupun terkesan dengan banjir yang berlaku baru-baru ini. Baik. Ujung-ujung minggu ni kita dah masuk ke tahun baru, mesti ada yang banyak perancangan nak keluar negeri ataupun berjalan-jalan. Dan seperti biasa, untuk kita nak rancang perjalanan kita, kena tengok dulu ramalan cuaca, betul kan Yuzu? Bagaimana cuacanya hari ini sebelum kita ke rakas tugas di bilik berita. Wisma bernama pula. Okey, kita tengok dulu ramalan cuacanya. Assalamualaikum dan salam hormat. Seorang tukang masak maut akibat letupan bungkusan diletak di atas keretanya di hadapan sebuah restoran di Pandan Indah, Ampang Jaya di Ibu Negara. Dalam kejadian 8.50 malam tadi, mangsa berusia 28 tahun dilaporkan mahu mengalih satu bungkusan diletakkan di atas keretanya selepas dimaklumkan rakan sekerja mengenai bungkusan berkenaan. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata, bungkusan dalam plastik itu bagaimanapun dipercayai meletup secara tiba-tiba sebaik sahaja mangsa memegangnya. Letupan menyebabkan mangsa cedera serius pada tubuh badan dan tangan dan dikejarkan ke Hospital Ampang oleh orang awam, namun disahkan meninggal dunia pada 9.45 malam ketika sedang menerima rawatan. Letupan itu juga mengakibatkan bahagian hadapan kereta mangsa terbakar. Polis menemukan beberapa objek dipercayai bahan letupan yang digunakan berhampiran lokasi kejadian tetapi masih menyiasat perkara tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan atas kesalahan jenayah bunuh.
Pemberian kenaikan gaji tahunan KJT tambahan khas RM100 kepada pegawai perkhidmatan awam, persekutuan dalam kumpulan pelaksana dan kumpulan pengurusan serta profesional bakal berkuat kuasa 1 Januari ini. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan pemberian KJT tambahan khas itu akan diberikan pada tahun 2023 sahaja. Bagaimanapun, pembayaran KJT tambahan khas akan dibuat mulai tarikh pembayaran gaji bagi bulan Januari 2023. Pegawai yang layak menerima KJT ialah mereka yang bertaraf tetap, sementara dan kontrak dan dilantik sebelum 1 Januari 2023 serta sedang berkhidmat pada 1 Januari 2023. Menurut JPA, pemberian KJT tambahan khas ini tidak mengubah pergerakan gaji tahunan PGT dan tarikh pergerakan gaji TPG pegawai tertakluk kepada peraturan yang sedang berkuat kuasa. JPA turut memaklumkan pegawai yang dikenakan hukuman tata tertib selain hukuman buang kerja yang berkuat kuasa 1 Januari 2023 juga layak menerima KJT tambahan khas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan peruntukan khas bajet mini di Dewan Rakyat pada 20 Disember berkata, Kerajaan Perpaduan bersetuju meneruskan pemberian KJT tambahan khas 2023 RM100 kepada semua penjawat awam grade 11 hingga 56. Inisiatif pemberian KJT tambahan khas diumumkan melalui Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam MAPPA ke-18 pada 30 Ogos dan pembentangan bajet 2023 pada 7 November lepas di bawah pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Memorandum Transformasi Parlimen sudah diserahkan kepada Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam selaras dengan komitmen yang dibuat antara kerajaan dan pembangkang pada Februari lepas. Kenyataan bersama pejabat yang di-Pertua Dewan Negara dan pejabat yang di-Pertua Dewan Rakyat memaklumkan memorandum itu disampaikan oleh yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim dan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul. Kenyataan itu menyebut Perdana Menteri menyambut baik usaha berkenaan dan memaklumkan kepada kedua-dua yang di-Pertua bahawa penelitian khusus akan dilakukan termasuk pandangan objektif jemaah menteri dan pihak berwajib lain. Katanya jawatan kuasa transformasi Parlimen yang dipengerusikan Tan Sri Rais sejak setahun lepas telah menyelesaikan kerja-kerja semakan perundangan ke arah menjadikan Parlimen bebas daripada kepentingan dan kuasa mana-mana pihak termasuk eksekutif. Memorandum itu juga mengesyorkan supaya Akta Perkhidmatan Parlimen 1963 diperbaharui dan dilunaskan dengan segera supaya konsep asingan kuasa benar-benar dilaksanakan dan bersekali menjaga kepentingan penjawat awam yang berkhidmat di bawah Parlimen kini. Selain itu, penyampaian memorandum tersebut menyentuh beberapa pindaan kepada Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 untuk mengendalikan isu berkaitan kelakuan, kanun etika dan tata disiplin setiap ahli parlimen di kedua-dua dewan. Sekian dari Bilik Berita. Untuk lagi berita, saksikan dalam buletin bernama 11 pagi nanti. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Malaysia sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian biodiversiti dan tersenarai sebagai 17 negara megadiversiti di dunia. Jabatan Perikanan Malaysia berusaha untuk mengenal pasti dan menambah bilangan kawasan sentuari perikanan darat bagi spesies hidupan air tawar yang terancam. Spesies akuatik asli terancam kesan daripada pembukaan tanah, pengebasuhan sungai dan pelepasan umum spesies asing. Anda boleh membantu mengatasinya melalui pemantauan oleh komuniti, mempromosi spesies ikan asli, aktiviti penguatkuasaan, kerjasama pintar melalui jaringan pihak berkepentingan dan memperkasa komuniti setempat melalui rasa pemilikan terhadap sungai. Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my. Lindungi ikan asli. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan.
Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan. Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Apakah yang dimaksudkan dengan HFMD? HFMD adalah penyakit tangan, kaki dan mulut yang merebak melalui cecair atau rembesan dari hidung, mulut dan tekak. Tanda-tanda seseorang dijangkiti HFMD adalah ulcer di mulut, lidah dan tekak, ruam dengan lepuh di tapak tangan, tapak kaki dan kawasan lamping, demam. Kanak-kanak yang dijangkiti juga berkemungkinan mengalami gejala jangkitan saluran pernafasan, muntah, cirit-birit dan kurang selera makan. Komplikasi jangkitan HFMD termasuk dehidrasi, radang otak, radang dan kegagalan jantung. Sebagai langkah pencegahan, ibu bapa atau penjaga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kebersihan diri anak-anak. Menjaga kebersihan persekitaran. Mengamalkan cuci tangan dengan kerap dan betul. Menjalankan proses nyah kuman di permukaan yang tercemar. Segera mendapatkan nasihat daripada doktor sekiranya anak anda mempunyai gejala jangkitan HFMD. Tidak membawa anak yang mempunyai gejala HFMD ke tempat awam, termasuk taska, tadika dan prasekolah. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Selamat pagi, Cik. Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timah sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Baik, bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia. Apabila menyebut dengan satu perkataan ini, radikal, kita dapat lihat dia digunakan banyak dalam 3 perkara. Yang pertama berkaitan dengan ekonomi, yang kedua berkaitan dengan agama, dan yang ketiga berkaitan dengan politik. Jadi satu perkataan radikal ni, kita nak melihat topik kita pada hari ini, pemikiran radikal, punca dan solusi. Jadi saya rasa ini merupakan satu topik yang cukup menarik, Pasha. Betul. Untuk kita bawakan di akhir tahun 2023 bagi kita merungkai apakah sebenarnya pemikiran radikal ni dan punca dan solusi yang kita boleh telusuri. Jadi ayat-ayat aku tengok takut nak pakai ni. Jadi bersama dengan kita pada hari ini di studio Apa Khabar Malaysia, Profesor Dr. Muhammad Mizan Muhammad Aslam selaku Profesor Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Apa khabar, Prof? Baik, alhamdulillah, khabar baik. Ya. Thank you, Izu. Selamat datang ke studio Apa Khabar Malaysia. Okey, sama. Terima kasih. Baik, Prof, di awal tadi macam saya kata, pemikiran radikal ni kita dapat lihat dia banyak digunakan di 3 cabang itu. Kita banyak dengar pemikiran radikal, perkembangan radikal, pergerakan radikal, agama radikal dan sebagainya. Jadi sebenarnya melihat kepada asas radikal itu sendiri, apa yang dimaksudkan dengan radikal untuk kita memahami secara asas? Ya. Jadi terima kasih Izu dan bernamalah atas peluang ini. Pertama sekali saya nak menyentuh tentang kita panggil asas kepada radikal itu. Dan memang Izu pun sebut susah kita nak sebut perkataan radikal ni kan. Lepas tu kita pun towards the end di akhir tahun ni sebenarnya ada banyak
benda-benda ataupun insiden-insiden yang berlaku disebabkan oleh radikal. Dan banyak negara, alhamdulillah kita di Malaysia ni di saat menyambut tahun baru, Christmas, kita boleh kata aman Tapi ada setengah negara di hujung tahun ini mulai 24 Disember sehingga tahun baru adalah satu suasana, satu keadaan yang ditakuti. Kerana ada isu-isu yang berkaitan dengan radikal tadi yang berakhir dengan kematian, letupan dan lain-lain. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan radikal? Soalnya radikal ni dikaitkan dengan sebenarnya adalah pemikiran dan juga tindakan yang di luar kebiasaan. Itu yang berlaku. Jadi kalau kita lihat contohnya kita macam Izu kita orang biasa ni, kita pakai baju macam ni kita pakai blazer ni, kita pakai baju putih dan sebagainya. Ini untuk saya memahamkan secara mudah tak ada masalah. Tapi kalau pemikiran yang radikal saya bagi satu contoh, mesti kena pakai blazer ataupun mesti kena pakai katalah serban contohnya kan, ataupun mesti kena pakai something yang melambangkan identiti. Dan kalau tak pakai, orang tu dianggap bukan sebahagian daripada dia. Itu dah jadi radikal lah. Dan malah yang lebih teruk lagi, dia akan pergi kepada teroris itu, mereka yang tidak sama seperti aku daripada segi identiti, ideologi dan sebagainya, mereka itu boleh aku bunuh. Sebab itu berlaku letupan bom, suicide bombing dan sebagainya. So itu secara mudah kita nak faham adalah pemikiran dan juga tindakan yang di luar kebiasaan. Kalau kita ini Izu, orang yang biasa, maknanya kita boleh menerima apa sahaja dan kita boleh ikutnya adalah toleransi. Kita boleh tolerate kamu dengan cara kamu, aku dengan cara aku kan. Dan Islam pun mengajar begitu. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Tapi itu tidak. Kalau kita lihat dalam pemikiran yang radikal ini, mereka cuma memandang bahawa mereka sahaja yang betul, yang lain salah. Itu dia punya kunci dia. Itu yang pada peringkat awal ni yang saya boleh share. Baik. Prof, ramai mungkin yang akan mengatakan jika seseorang itu mempunyai ideologi ataupun fahaman yang agak radikal ataupun ekstrim, pada pendapat mereka sendiri akan mengatakan saya bukan radikal, saya bukan ekstrim, saya cuma mempunyai prinsip yang tegas. Mungkin Prof boleh komen ataupun boleh terangkan lebih mendalam perbezaan antara seseorang yang mempunyai prinsip atau fahaman yang tegas, jati diri yang tegas, dan seorang yang sebenarnya adalah seorang yang radikal. Ya, itu Pasha satu soalan yang bagi saya sangat baik, dan jawapan saya, apa yang saya boleh kata pada peringkat ini, itu definition dia agak subjektif sebab kita tidak boleh maknanya memberikan satu jawapan yang cukup pasti kepada sesuatu tindakan ataupun sesuatu ucapan dan lain-lain Jadi memang dia akan ada apa yang kita panggil sebagai dilema antara dua ni, antara mempertahankan prinsip, bersikap tegas yang disebut Pasha dan Izu juga, ataupun kita mempertahankan ideologi kita dengan membelakangkan pihak-pihak lain Jadi di sini dia akan menimbulkan dilema. Dan bila kita contohnya kita pergi kepada agama kan, tadi Izu pun sebut dia ada radikal dalam beragama, radikal dalam politik, radikal dalam ekonomi. Okey. Bila katalah kita mempertahankan sesuatu prinsip daripada sudut agama, maka kita mungkin dianggap wira dalam perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, di pihak yang satu lagi melihat kita ekstrim dan radikal. Dan itu yang berlaku. Kita melihat ada tokoh-tokoh kita yang bercakap tentang suatu isu dan diraikan oleh pengikutnya, tetapi oleh pihak yang satu lagi menganggap ianya sebagai ekstrim. Begitu juga dalam seseorang mempertahankan tentang politik. Kita lihat ramai yang mempertahankan tentang politik, mempertahankan tentang sesuatu akta, menginginkan reform ke dan sebagainya, yang mana diraikan, tetapi ada satu pihak lagi melihat ianya ekstrim. So begitu juga dalam ekonomi Jadi ini sentiasa menimbulkan dilema, dan ini memerlukan kepada kita panggil kematangan dalam menilai sesuatu isu. Kalau tidak, kita pun akan jadi apa yang kita sebut extreme within ataupun radical within. Kita sendiri radikal tanpa kita sedari. Itu yang banyak berlaku dan itulah realitinya. Kalau melihat kepada ketenteraman di dalam Malaysia itu sendiri, kita dapat lihat, kita ambil satu situasi di mana ideologi yang diterapkan, doktrin, pemahaman yang dibawa sehingga menyebabkan pemikiran seseorang dan juga satu kelompok itu menjadi radikal dengan pembawaannya. Jadi
pada pandangan Prof sendiri, bagaimana kita nak atasi perkara ini ataupun apakah punca sebenarnya menyebabkan seseorang itu dibasuh mindanya sehingga menerima doktrin sehingga pada pandangan orang lain itu radikal. Ya. Dia sebenarnya Izu dan Pasha juga serta semua penonton lah. Sebenarnya ada beberapa ciri lah yang kita boleh kenal pasti punca kepada radikal ini. Salah satu daripadanya ianya berkait dengan kecelaruan identiti. Itu yang banyak berlaku. Sebab itu ramai yang radikal ini golongan yang muda. Kita tak nafikan yang berumur pun ada, tapi ramai yang, dan paling mudah. Ini sasaran yang ampuh. Sebab apa? Sebab golongan muda ini dia mencari-cari identiti. Contohnya katalah Izu ataupun Pasha. Mudalah, saya pun tak kurang muda. Muda di hati dan jiwa. Ya, betul. Okey, jadi bila kita nak mencari sesuatu identiti, kita contohnya kita nak memilih hari ini kita berambut pendek, maka kita akan cari kita punya idola. Kita akan cari pemikiran ataupun gerakan yang sesuai dengan kita. Kadang mungkin kita nak berambut panjang ataupun kita nak heavy metal ke apa semua, rock ke kan, balada sebagainya. So kita akan mencari tokoh-tokoh, figur-figur yang mana kalau itu yang kita ikut dan kita setuju dan kita senang dengan cara itu, maka kita akan bersama mereka. Tetapi dalam masa yang sama, bayangkan kalau kata kita mengikut seseorang yang agak ekstrim, radikal, maka kita akan jadi seperti itu. Dan sebab itu mencari satu identiti itu dia sangat penting, dan dia akan menjadikan kita bagaimana selepas itu. Okey, yang kedua banyak dikaitkan juga sebenarnya adalah dengan isu-isu lain dalam diri kita ni. Contohnya banyak contohnya kalau mereka yang radikal ni yang berakhir sebagai teroris yang melalui kajian-kajian saya di penjara ataupun di medan-medan seperti di Afghanistan, di Yemen, Iraq yang kita lihat, mereka ni selalunya ada satu kesamaan iaitu mereka ni mempunyai dosa-dosa silam. Macam ada yang womanizer, drinker dan sebagainya tu, bila dia nak balik kepada agama yang benar, sebab ini bukan sahaja dalam Islam, malah saya lihat benda yang sama juga berlaku kepada yang bukan Islam juga. Maka mereka cuba mencari dia apa yang dipanggil jalan suci, dan jalan suci itu yang akhirnya nanti akan berakhir dengan kematian ataupun menjadi suicide bombers dan sebagainya. Selain daripada itu juga masalah kekeluargaan, dan juga kalau saya nak ringkaskan lagi, contohnya peer ataupun kita panggil rakan sebaya ni. Rakan sebaya juga banyak sebenarnya mempengaruhi pemikiran-pemikiran radikal. Okey, selain daripada itu rasa sympathizer dan sympathizer kepada sesuatu perjuangan dan kita tak dapat nafikan juga satu elemen lain yang sering berlaku adalah konflik-konflik di luar. Contohnya kita pernah ada konflik di Ambon, di Maluku. Kita ada di Iraq, Afghanistan, Palestin yang berlaku sampai sekarang ini. Maka ini telah membangkitkan satu rasa tidak puas hati, vengeance, vendetta, rasa dendam dan sebagainya. So itu yang akhirnya diterjemahkan ke dalam perbuatan yang berakhir dengan sesuatu yang bersifat lebih teruk daripada radikal, dia jadi teroris. Selain daripada itu juga sebenarnya kita dapat lihat dasar-dasar luar juga memainkan peranan. Dasar luar, contohnya hari ini dasar luar Malaysia akan mempengaruhi seseorang itu. Contohnya kalau kata kita menjadi sympathizer kepada sesuatu gerakan ataupun sesuatu perjuangan, maka automatik rakyat negara ini akan rasa selesa ataupun tidak selesa, dan kemudian kita akan menyenangi perbuatan itu, memberikan sokongan ataupun kita menentang. Itu yang akan diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Sama juga dasar luar yang lebih menarik untuk dilihat adalah Amerika. Amerika itu sama ada Republican ataupun Demokrat menjadi presiden, itu sangat ditunggu oleh setengah pihak sebab Republican dia ada kecenderungan dia, which is mereka ini tidak suka kepada peperangan, tapi kalau Demokrat mereka itu lebih suka kepada peperangan, dan funder kepada kempen-kempen mereka adalah nama-nama besar dalam industri ketenteraan seperti Boeing dan lain-lain. So
itu juga akan mempengaruhi pemikiran sesetengah pihak apabila dimanipulasikan dalam pelbagai medium. Jadi itu yang saya boleh simpulkan ya. Ciri-ciri inilah sangat penting. Ya. Prof, dalam keterbukaan masyarakat sekarang, tapi dengan mungkin minda ramai masyarakat yang ada yang lebih liberal, tapi dalam pada masa yang sama ada juga masih yang terikat dengan prinsip-prinsip yang agak ketat. Mungkin Prof boleh komen sedikit bahaya sumber online ataupun media sosial dalam menyebarkan orang kata dakyah-dakyah yang menjurus ke arah radikalisme. Ya, baik Pasha. Ini sangat pentinglah sebenarnya untuk kita lihat. Kita ada satu contoh seorang anak muda umur 16 tahun. Dia ditangkap di Manila dengan backpack yang mengandungi bom. Okey. Macam mana dia boleh jadi begitu, terjebak sampai begitu dan ditangkap di sana adalah kerana online media, melalui internet, Facebook dan sebagainya. Dan kita ada juga kes seorang pelajar universiti juga, saya tak perlu sebut universiti mana, tapi ditangkap di Turki on the way nak masuk ke Syria untuk melakukan bombing lah ataupun menyertai kumpulan Daesh ketika itu. Pun sama juga, malah beliau sanggup berkahwin dengan bakal suami dia melalui online juga. Jadi kita melihat macam mana teknologi, especially internet ini menjadi satu medium yang sangat ampuh yang digunakan oleh kumpulan-kumpulan radikal untuk mempengaruhi dan sebagainya. Dan kita lihat baru-baru ni kita berada dalam PKP. PKP rata-rata kita duduk menghadap komputer, internet, wifi dilajukan, insentif dibagi dan sebagainya. So menyebabkan kita sangat dekat dengan internet dengan kemudahan ini. Dan di situlah sebenarnya ruang untuk kita diindoktrinasikan. Dan kita harus juga jelas bahawa dalam internet yang Pasha sebut tadi itu sebenarnya kan dia seperti the tip of iceberg. Kita hanya nampak kecil saja. Di atas itulah yang ada Facebook ada TikTok, ada IG, Telegram, tapi yang di bawah tu sebenarnya lebih besar. Itu apa yang kita panggil sebagai dark web. Dan di dark web itu sebenarnya bagi mereka-mereka yang lebih lagi masuk lebih ke dalam lagi dalam dunia ini, dunia internet ini, mereka akan pergi kepada dark web. So di situlah sebenarnya lebih besar. Saya kata tadi yang atas tu sikit, yang di bawah tu lebih besar. Dan di situlah mereka akan didedahkan dengan pembunuhan secara online, menyembelih mereka boleh request. Kalau kata dia nakkan pembunuhan dilakukan secara live ataupun menyembelih ataupun membakar, membunuh sebagainya. So boleh lihat yang menjual dadah sebagainya. So itulah kita boleh lihat pengaruh internet tu yang sangat signifikan. Dan hari ini rata-rata kalau di Malaysia bila kita berbincang dengan pakar-pakar keselamatan yang lain termasuk dengan PDRM bahawa kita berada satu keadaan yang dipanggil hibernate ketika ini So dia tidak mati tetapi sebenarnya masih hidup dan dia maknanya berlaku penyebaran secara macam api dalam sekam ataupun istilah bahasa Inggeris juga disebut sebagai gestation, iaitu seperti sebiji telur yang kita lihat telur macam biasa dieramkan, so di luar nampak biasa tak ada apa-apa, tapi di dalam tu berlaku pelbagai revolusi, evolusi, indoctrination dan bila sampai masa dia akan crack. So itulah yang berlaku pada ketika ini dan internet memainkan peranan yang sangat-sangat penting lah Banyak lagi saya boleh ulas yang internet tu, tapi yang tu Prof, kita ulas lebih lanjut selepas ni, tapi kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Alright. Setiap pagi ke laut, teguran arwah yang terakhir itu pasti menyapa diriku. Ayah, nah. Tak payah, kita nak pergi dekat je ni. Bashir! Tolong! Pak Husin, Wan. Satu kali isyarat kecemasan melalui PLB telah dikesan. Maklumat diterima, kami sedia di atur gerak. Over. Detik hitam ini ternyata
telah memberi kesan mendalam terhadap kehidupan kami. Sebelum ke laut, sungai atau tasik, sila pastikan keselamatan diri anda, anak-anak kapal dan penumpang sentiasa diutamakan. Baik, terima kasih bersama lagi dalam Apa Khabar Malaysia menyentuh berkaitan dengan pemikiran radikal, punca dan solusi. Baik Prof, kita tak nak melengahkan masa lagi. Macam Prof kata tadi, ada beberapa kriteria dalam seseorang itu dipengaruhi doktrinnya menjadi radikal. Menyebut berkaitan dengan anak muda mencari identiti. Situasi undi 18 pada PRU 15 bulan yang lalu, kita dapat melihat bahawa ramai sebenarnya yang banyak media mempengaruhi, terutamanya media sosial, dan anak muda memilih siapakah pemimpin yang akan dipangkah, yang akan mentadbir negara pada 5 tahun yang akan datang ni. Jadi pandangan doktor sendiri, bagaimana sebenarnya anak muda ni boleh membawa diri supaya tidak terbawa-bawa dengan pandangan ataupun bawaan yang terlampau radikal, terlampau ekstremis pada masa yang sama, dan dalam masa sama juga dia stay dalam fahaman yang betul. Okey, alright. So Izu, memang ini satu keadaan yang kita lihat sebenarnya, ya, terutama bagi saya pengamat dalam bidang keselamatan, ini sangat, kita panggil sangat mendesak untuk kita melahirkan satu golongan muda ataupun masyarakat, especially yang undi 18 ni, dan yang 18 akan jadi 20-an nanti kan, akan datang, dan yang baru sekarang ni yang berada pada sekitar umur mereka dalam 13 tahun, form 1 lah, maknanya form 1 form 2 ni akan jadi umur 18 dan boleh mengundi nanti. So ini memang satu situasi yang sangat mendesak, saya boleh kata, kerana kalau kita tidak bentuk, kita tidak pupuk kita punya generasi muda ini sebaik mungkin, maka kita takuti nanti mereka akan maknanya membuat satu keputusan berdasarkan analisa yang tidak tepat. Okey, dan apa yang lebih kita takuti adalah kerana mereka itu dipengaruhi oleh radikal dalam memahami sesuatu isu, ya. Kita lihat sebenarnya naratif yang dimainkan oleh banyak pihak dalam pilihan raya yang lalu. Malah PDRM pun mengeluarkan kenyataan bahawa isu yang dimainkan seperti berulangnya tragedi 13 Mei kan. Lepas tu pasal perkauman, pasal agama dan sebagainya. So itu yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu, tanpa maknanya kita menuding jari kepada mana-mana pihak lah, tapi itu realitinya, dan sedikit sebanyak mempengaruhi keputusan pengundi-pengundi muda, pengundi 18, dan akan datang pun perkara yang sama juga boleh berlaku. So di sinilah maknanya terletak apa yang kita panggil kebijaksanaan oleh pemerintah dan juga kerjasama dengan agensi-agensi berkaitan. Jadi saya melihat sebenarnya kat sini dia ada dua elemen yang penting. Adalah satu iaitu kita panggil sebagai counter, dan satu lagi prevent. Counter ni adalah kita dengan melawan. Melawan ini maknanya sudah sampai mungkin masanya untuk kita menangkap mana-mana pihak yang mencetuskan provokasi secara keras. Memang telah berlaku pun, PDRM telah menangkap pihak-pihak tertentu. Tapi kita nak counter tadi tu, memang ini sebagai satu jalan untuk kita buat satu, kita panggil solution yang segera. Kita stop, macam kita tarik handbrake lah, maknanya stop, kita terus tarik. Okey, stop. Okey, itu counter. Dan satu lagi prevent. Prevent ini dia long term, bersifat panjang. Jadi bila long term, maka di sinilah maknanya kita perlu melakukan pelbagai usaha yang selari, dipanggil simultaneously, untuk kita mendidik, memberikan naratif-naratif yang betul supaya akhirnya nanti pemikiran dan idea itu tepat. Ya, begitu. Baik, prevent and counter, dua perkara itu perlu bergerak seiring. Ada jangka masa pendek, ada jangka masa panjang. Dari sudut perundangan di peringkat Parlimen, Dewan Rakyat, Dewan Negara dan sebagainya, adakah perlu ada penggubalan bagi memastikan pemikiran radikal ini punca dan solusinya dapat kita tangani pada masa itu dan juga di masa hadapan? Ya, sebenarnya kita ada beberapa lah peruntukan undang-undang yang berkaitan, macam yang paling
tepat yang paling besar pada hari ini adalah SOSMA, SOSMA kan, iaitu Security Offences Special Measurement Act, yang sebenarnya adalah evolusi daripada ISA kan. Jadi itu salah satu. Kemudian kita ada juga Akta Rahsia Rasmi, kita ada OSA, lepas tu kita ada juga MOBONI seperti berita palsu, Akta Berita Palsu dan sebagainya. So itu semua adalah perkara-perkara yang diusahakan untuk memastikan generasi ini maknanya dapat sesuatu maklumat yang tepat dan disebarkan juga dengan cara yang benar. Tapi apa yang kita risaukan ialah apabila contohnya macam pilihan raya yang lalu, kita tak dapat nak kontrol kerana dia terlalu banyak, trafik tu terlalu tinggi kan. Dan yang terlepas itu cukup banyak. Walaupun MCMC telah menyatakan bahawa lebih daripada 1,000 kan, 1,000 bahan apa semua tu telah dibuang, dipotong, di-skat. Tapi masih banyak juga macam juga kita lihat Brenton Tarrant attack di Christchurch pada 2019. Walaupun YouTube, Facebook cuba menyekat, tapi yang terlepas pun dah cukup banyak. So kerana sangat cepat kan. Jadi maknanya undang-undang sedia ada ni perlu kita teruskan, kita perkasakan, dan dalam masa yang sama penambahbaikan. Itu elemen yang tak boleh tinggal, Izu dan Pasha. Maknanya penambahbaikan ni kena berterusan, kerana dengan inilah baru kita sesuai dengan apa yang berlaku, perubahan yang berlaku. Ledakan itu akan jadi sekali. Yang sedia ada perlu diteruskan dan yang akan datang perlu kita tambah baik. Betul. Dan sebenarnya bukan saja kerajaan yang perlu memainkan peranan penting, juga keluarga dan juga masyarakat untuk kita kekang ideologi radikalisme demi kesejahteraan dan juga keamanan negara. Kita ingin berterima kasih kepada Prof kerana meluangkan masa bersama kami untuk kita bercakap mengenai soal pemikiran radikal, punca dan solusi. Jadi kita nak berhenti berehat untuk seketika. Selepas ini kita akan sambung dengan topik kita yang seterusnya. Jangan ke mana-mana. Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan Negara 2021 hingga 2025 bertujuan memperkukuh sekuriti makanan negara. Berikut langkah proaktif menangani isu bekalan harga makanan. Pelaksanaan stok simpanan ayam menerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Mempermudahkan proses pembayaran tuntutan subsidi harga ayam dan telur. Memudah cara prosedur import melalui penangguhan fee permit dan mewujudkan laluan pantas barangan makanan haiwan. Memperkasa pemasaran dan pasaran oleh Persatuan Nelayan. Mempergiat kempen makan ikan segar beku dan air tawar. Memperkukuh rantaian pengeluaran hasil pertanian komuniti. Menjadikan aktiviti pertanian komuniti sebagai usaha ke arah sekuriti makanan negara. Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sarden, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Baik, masih lagi bersama kami, saya Pasha dan juga Izzul dalam rancangan Apa Khabar Malaysia. Untuk bahagian kedua kita hari ini, bersama tetamu kita hari ini, kita akan bercakap mengenai retrospeksi diri setiap hari. Yalah, maklum kita nak masuk ke tahun baru ni, ramai antara kita yang akan menanam azam baru dan sebagainya. Tapi adakah azam baru itu hanya dilakukan di hujung tahun ataupun di awal tahun, ataupun boleh dilakukan pada bila-bila masa saja? Jadi bersama kita pada hari ini Dr. Muhammad Arif Musa, pensyarah Fakulti Pengajian Al-Quran dan Sunnah dari Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih kerana bersama kita. Assalamualaikum, Dr.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bercakap mengenai perkataan dia macam perkataan yang sangat besar, retrospeksi diri setiap hari. Tapi sebenarnya kalau dalam perkataan lainnya muhasabah dirilah. Jadi bila kita bercakap mengenai retrospeksi ataupun muhasabah diri, selalunya di hujung-hujung tahun ni ramailah antara kita yang akan menanam azam baru untuk menjadi seorang yang lebih baik dan sebagainya. Dalam Islam itu sendiri mungkin doktor boleh terangkan kepada, adakah ada masa-masa yang tertentu yang elok untuk seseorang itu menanam azam baru atau untuk menjadi seorang yang lebih baik? Macam mana doktor? Okey, terima kasih atas soalan Pasha. Satu soalan yang baik yang sentiasa kita bincangkan iaitu isu tentang muhasabah dirilah. Kalau tadi disebut apa retrospeksi. Saya nak sebut orang payah benda tu. Ya betul, terbelit lidah saya. Alhamdulillah isu muhasabah diri ni satu isu yang sangat menarik untuk dikupas dan satu isu yang sangat penting. Sebenarnya di dalam Islam ni kita dituntut untuk muhasabah diri pada setiap masa sebenarnya, pada setiap masa. Kan, sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maksudnya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu perhatikan wal tanzur apa yang kamu sediakan untuk esok hari. Maksudnya kita kena sentiasa melihat apa sebenarnya bekalan yang kita bawa untuk kita nak berjumpa Allah Subhanahu wa taala kemudian. Kemudian ayat itu boleh disambung dengan wattaqullah, tambah lagi. Maksudnya ada pengukuhan di situ bahawa Allah memerintahkan agar kita bertakwa kepada Dia dan diakhiri ayat itu dengan satu ayat yang agak kuat iaitu innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi pendek kata, kalau kita tadabbur ayat ni Izu dan Pasha, kalau kita tadabbur ayat ni, kita akan faham bahawa Islam sangat-sangat mementingkan agar kita muhasabah diri kita sentiasa. Kan? Sebab tu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu menyebut hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kamu muhasabah diri kamu sebelum kamu dihisab. Kan? Wawazinu qabla an tuzanu. Hendaklah kamu membuat pertimbangan tentang diri kamu ni sebelum amalan kamu ditimbangkan. Wa tazayyanu lil 'ardil akbar. Dan hendaklah kamu beramal untuk kamu hari yang kamu akan mempersembahkan amalan kamu di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil daripada konsep muhasabah ni, Kalau kita lihat di dalam Islam perlulah kita ada muhasabah setiap hari sebenarnya. Tadi ada tajuk kita pun agak menarik sebenarnya. Betul. Saya sampai sekarang tak boleh nak sebut lagi. Retrospeksi. Radikal pula. Itu yang tadi punya. Jadi tak apa, muhasabah lah. Jadi muhasabah tu kalau ikutkan dibuat pada setiap hari. Dan menarik dia, sebab tu kita ada konsep kita solat pada 5 waktu setiap hari. Dalam setiap solat tu kita akan muhasabah diri kita. Kenapa kita bersolat? Kerana pertama sekali kita nak mewujudkan satu hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di kala kita solat itulah waktu untuk kita nak memohon keampunan. Bagaimana kalau kita nak memohon keampunan kalau kita sendiri tak muhasabah diri kita? Kita tidak melihat apa yang kita telah buat seharian sebelum itu. Jadi bila kita dah muhasabah diri kita, bila kita masuk dalam solat kita, bila kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita mohon keampunan, maksudnya kita sendiri sedar dan kita muhasabah diri kita pertama sekali dengan menyedari bahawa kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham konsep tu betul-betul, kita ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tertakluk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita tertakluk kepada hukum hakam yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dihisab pada hari akhirat atas segala setiap amal perbuatan kita. Jadi di situ barulah solat kita itu lebih hidup. Daripada kita kadang-kadang masalah kita solat, kadang-kadang kita start dengan takbir, kita hanya sedar lepas salam. Betul tak? Takbir kadang-kadang rakaat ke berapa pun boleh terlupa. Kan? Jadi bila kita ada muhasabah sebelum itu untuk kita nak solat dan kita memohon keampunan, barulah kita kata muhasabah itu lebih dibuat dalam bentuk yang lebih memberi manfaat. Jadi kalau nak ikutkan muhasabah secara detail tu kita perlu buat pada setiap hari, tetapi memandangkan kita tahun baru. Jadi kita nak tahun baru ni mungkin kita boleh lah kaitkan dengan muhasabah secara umum lah. Kan? Jadi muhasabah secara umum boleh dibuat, kita lihatlah amalan kita secara umum, apa yang boleh diperbaiki, apa yang boleh, dan itu pun juga perlu dilakukan dari masa ke semasa. Wallahu alam. Menyebut berkaitan dengan tahun baru, Doktor. Kita tak sampai 1 hari lagi kita akan sambut ambang 2023. Berlaku sedikit konflik dalam diri kita umat Islam. Sama ada nak sambut tahun baru Hijrah ataupun tahun baru Masihi. Sebab kedua-duanya berlaku di tarikh
tarikh yang berbeza. Jadi sebagai umat Islam, kita nak memperbaiki kita punya amal ibadah, tindakan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak seimbangkan antara duniawi dan juga akhirat, agama dan juga kehidupan seharian kita dalam menyambut tahun baru Masihi dan juga menyambut tahun baru Hijrah. Macam mana kita nak seimbangkan? Okey. Tidak dinafikan di dalam Islam kita satu agama yang sangat unik, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agama kita dan kita ada kalender kita sendiri, kita ada ibadah kita sendiri, kita ada akidah kita yang tersendiri, kan? Jadi semestinya umat Islam itu lebih rapat dengan sepatutnya. Okey, tetapi yang berlaku realitinya adalah berbeza. Tapi sepatutnya kita patut lebih rapat dengan kalender hijrah lah. Tetapi amalan kita di Malaysia ini, kalau kita lihat di negara Arab, mereka masih lagi pakai kalender hijrah. Gaji masuk pun ikut kalender hijrah. Kan? Kita di Malaysia, gaji kita masuk ikut kalender kita lah, kalender Masihi ataupun kalender miladi lah dipanggil dalam bahasa Arab. Jadi jadi boleh kita nak katakan bahawa di Malaysia ini amalan kita adalah menggunakan kalender miladi. Tak kisahlah kalau kita nak pakai yang mana satu sahaja. Tidak menafikan kalender hijrah lebih baik, tetapi yang saya sebutkan realiti di Malaysia amalan kita lebih kepada kalender miladi. Jadi kita melihat kepada impak lah. Kita melihat kepada impak. Ya, di mana kalaulah kita boleh menggunakan kalender miladi itu sendiri untuk kita nak mewujudkan satu azam baru untuk kita, kan, untuk kita memperbaiki diri kita melihat balik apa yang kekurangan-kekurangan kita pada masa dulu, agar kita menjadi manusia yang lebih baik di tahun hadapan, maka itu adalah baik. Tetapi saya nak tekankan di sini ada satu perkara yang saya perlu tekankan, iaitu konsep wasatiyah lah. Konsep wasatiyah ini dulu pernah perjuangkan oleh kerajaan Malaysia pada satu masa dulu, sampaikan kita ada institut wasatiyah dan sebagainya. Ya, di mana kita sebagai umat Islam kita perlu wasatiyah. Di mana azam kita ni janganlah terlampau keduniaan sangat dan dalam masa yang sama jangan kita hilangkan dunia dan hanya fikir pasal akhirat. Tidak. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kamu carilah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kamu daripada rezeki-rezeki, tetapi dalam masa yang sama jangan kamu lupakan kamu punya bahagian kamu di hari akhirat. Jadi bila kita nak meletakkan azam baru, maka kita perlu ada dua. Okey, kita nak contoh dari segi KPI saya nak naikkan KPI saya. Saya nak nak cuba mendapatkan nak naik pangkat. Saya cuba nak melebarkan lagi sayap perniagaan. Tetapi dalam masa yang sama aspek ukhrawi perlu difikirkan juga. Bagaimana ibadah saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana hubungan saya dengan manusia-manusia yang lain? Kan kadang-kadang orang yang terlampau kerjaya, dia lupa hubungan dia dengan manusia yang lain. Sampaikan ditinggalkan ahli, bukan ditinggalkanlah, tapi tidak dihiraukan sangat ahli keluarga, ibu dan ayah, sanak saudara. Jadi benda-benda itu semua kita perlu ambil kira di dalam kita merangka azam kita dalam ialah untuk menghadapi tahun yang baru inilah. Dan bila kita dah merangka fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu dalam Al-Quran di dalam surah Al-Kahf. Maksudnya Allah kata bila kita dah berazam untuk melakukan satu perkara, maka letaklah pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ialah kita tahu benda yang kita azam kadang-kadang tak semestinya jadi. Tetapi kalau kita letakkan pergantungan kepada Allah, moga Allah memberkati dan menjayakan azam kita itu nanti. Jadi kat situ asasnya hablum minallah, hablum minan nas. Jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah. Yes. Betul. Kita bercakap tentang hubungan dengan manusia, doktor mungkin boleh berikan pandangan doktor sendiri. Ialah selalunya kita memohon kemaafan daripada ahli keluarga, sanak saudara, rakan-rakan sebagainya bila datang waktu hari raya. Tapi sekarang dalam kita muhasabah diri itu sendiri, selain daripada kita melihat amalan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pandangan doktor mengenai bagaimana kita memohon kemaafan pula dengan rakan-rakan sekerja, mungkin ahli keluarga dan lain-lain. Memohon kemaafan itu sendiri adakah itu menjadi sebahagian daripada kita muhasabah diri untuk menjadi seorang yang lebih baik? Okey. Wallahu taala alam. Okay? Jadi kita sebagai manusia ni biasalah kita ada kurang sana dan sini. Kan? Jadi memohon kemaafan daripada orang itu sebenarnya adalah untuk kita nak memperbaiki hubungan antara kita. Menarik bila kalau kita lihat pada ayat innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum, ya. Kata sesungguhnya mukmin itu adalah saudara. Dan kemudian Allah SWT kata fa aslihu. Islah ni maksud dia kita memperbaiki. Fa aslihu baina akhawaykum. Kamu islah antara saudara-saudara kamu. Jadi bila kita menggunakan perkataan islah, maksud ada benda yang kurang.
Ada benda yang kurang. Jadi benda tu perlu diperbaiki dan perlu ditambah baik daripada masa ke semasa. Jadi amalan kita meminta maaf ni sebenarnya satu benda yang baiklah. Tetapi ia perlu lahir daripada hati. Kadang-kadang kita buat asal sekadar cukup syarat. Tu masalah dia kan. Pakai WhatsApp, jalan hantar sana dan sini. Lepas tu tak siapa kita hantar pun kita tak tahu. Entah select all semua send. Jadi dia tidaklah lahir daripada hati dan dia tidak memberikan impak yang besar. Tetapi kalau dalam Islam ni kita menggunakan whatever means yang kita ada untuk mencapai apa sahaja objektif syariah yang kita nak. Ya. Jadi maksud di sini adalah kita mempunyai teknologi WhatsApp dan ini, maka itu yang kita boleh pakai untuk kita nak mengembalikan balik, kita nak mengukuhkan balik hubungan. Kalau silaturahimlah. Tetapi kalau antara sanak saudara, antara kawan-kawan kita, boleh kita menggunakan handphone kita nak minta maaf ke, nak apa ke. Moga kadang-kadang orang kata lebih baik ada daripada tak ada lah. Kan kadang-kadang ada, yelah saya faham kadang-kadang setengah kawan-kawan kita tu kita tak pernah berhubung sampai 10 tahun kan, sampai 15 tahun tak ada kan. Tapi kadang-kadang hanya dengan satu message tu insya-Allah dia boleh, orang kata apa, boleh spark baliklah hubungan yang lama tu dan insya-Allah boleh mengeratkan lagi hubungan antara, especially hubungan antara Muslim lah, especially. Baik Doktor, kita dah pun sampai di penghujung tahun. Kita macam saya kata tadi, berbaki kurang daripada 24 jam saja kita akan menyambut ambang tahun baru. Jadi bagaimana kita nak, selain daripada Doktor kata refleksi diri, muhasabah diri ini perlu dilakukan setiap hari sebenarnya. Jadi di tahun baru, azam baru, sudah pastinya kita nak menjadi diri yang lebih baik setiap hari. Jadi selain daripada muhasabah setiap hari, apa lagi yang boleh kita lakukan sebagai umat Islam yang tidak begitu kukuh imannya untuk kita menuju ke arah yang lebih baik, menjadi Muslim yang lebih baik di masa akan datang setiap hari? Menarik soalannya, sebab ialah orang kata kadang-kadang azam kita ni hangat-hangat tai ayam. Betul. Dah pertengahan tahun dah lupa dah apa azam yang kita buat pada awal tahun kan. Jadi dalam kita nak merangka diri kita menjadi seorang Muslim yang lebih baik, ya, pertama sekali kita tidak boleh lari bahawa doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan memang usaha kita buat, tetapi pergantungan itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ayat yang saya bacakan tadi, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan bergantung, kita bertawakal kepada Allah dalam nak menjayakan apa azam yang kita ada. Kan, dan menunjuk apakah amalan yang menunjukkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan kita berdoa. Bila kita berdoa, contoh antara doa yang boleh kita baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, maka kau tetapkanlah hati kami ini atas agama kamu dan ketaatan kepada kamu. Jadi penting untuk kita nak menjadi Muslim yang baik. Kan, nak orang kata nak mengukuhkan lagi iman kita pada tahun baru yang akan datang ni, penting untuk kita meletakkan pergantungan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara benda yang boleh membantulah, dia sebenarnya banyak benda yang boleh membantu dalam kita menjayakan azam kita. Contoh, kadang-kadang keadaan sekeliling kita. Kalau kita nak menjadi seorang Muslim yang baik, kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Sebab tu Nabi SAW menyarankan apabila kita nak mencari seorang rakan yang rapat, tengok siapa yang kita nak cari. Sebab rakan itu dia akan mempengaruhi diri kita. Kalau kita nak berada, contohlah di azam tahun yang baru ni, saya nak lebih berada di masjid. Kalau sebelum ni time tarawih je boleh nampak muka dan juga solat Jumaat. So lepas ni saya berazam sekurang-kurangnya 5 solat sehari tu yang muazzin duk panggil hayya 'alas solah tu, marilah ke solat, marilah kepada kejayaan kan. Sekurang-kurangnya 5 tu satu saya penuhilah. Maknanya Doktor, selain daripada muhasabah diri setiap hari, kita juga perlu doa dan tawakal serta kelilingi diri kita dengan orang-orang yang beriman. Baik. Setakat itu saja perkongsian kita hari ini. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Arif Musa. Terima kasih. Inilah semoga perkongsian kita hari ini dalam Apa Khabar Malaysia membawa manfaat kepada anda semua di luar sana. Semoga kita masuk ke tahun baru dengan azam yang baru, Izu. Sudah pastinya menjadi Muslim yang lebih baik setiap hari. Dan kepada anda penonton Bernama TV, jangan lupa temu janji kita pada esok 31 Disember. Kita nak tengok 365 hari di Bernama TV. Juga kami berdua akan merancanakan program tersebut. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk hari ini, Pasha. Kita jumpa esok jam 11 malam. 11 malam hanya di Bernama TV. Jaga diri, jaga kesihatan semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.